Baiklah, terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan Selamat Pagi Malaysia. Itu dia berita-berita yang kami berikan kepada anda untuk menyegarkan pagi anda. Dan untuk kita segarkan lagi pagi kita ini, kita alih sedikit perhatian kita untuk kita buat satu forensik. Tadi kalau kita memahami apakah forensik cerun di Malaysia, sekarang kita nak buat forensik buku. Buku yang berada di hadapan saya ini adalah Hargai Kebebasan, Nikmati Kehidupan, Dunia di Sebalik Tembok Penjara. Jadi untuk kita membuat forensik buku ini, saya sangat berbesar hati bersama dengan penulisnya pada pagi ini, iaitu Muhammad Hanifah bin Rashikin ataupun nama penanya M. Khara. Betul? Betul sebutan nama M. Khara. Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia. Baiklah, saya difahamkan bila saya baca sinopsis buku ini, nyalinya bangkit setelah menjalani tempoh pemenjaraan yang panjang, menulis sesuatu yang berguna sebagai tatapan umum dengan memberikan sempadan antara baik dan buruk, wajar dan tidak, dunia di sebalik tembok. Bermakna akan ada dua side apabila membaca buku ini. Itu adalah gambaran saya sebelum saya membaca buku ini dan melihat kepada sinopsis ini. Mungkin penulisnya nak ceritakan terlebih dahulu sinopsis dan juga gambaran buku ini. Kenapa ia sangat-sangat worth it untuk dibaca? Baiklah, terima kasih kepada Ridwan nama saya. Ridwan dan juga RTM kerana menjemput saya pada pagi ini. Buku Dunia di Sebalik Tembok ini adalah berkisar dengan pengalaman sebenar. Saya menjalani hukuman selama 10 tahun di dalam penjara. Bila masuk ke situ, kita melihat kesukaran, kesulitan dalam menghadapi kehidupan hari-hari. Dengan kita melihat banduan-banduan lain dengan pelbagai kes. Maka saya rasa dan berfikir bahawa kesukaran itu, pengajaran itu perlu disebarkan kepada masyarakat. Maka saya mengambil inisiatif, walaupun dalam sukarnya di dalam itu, saya tulis. Untuk melawan Ridwan, saya tulis buku ini ketika berada di dalam sel penjara itu selama 10 tahun. Di mana? Di penjara Kota Kinabalu. Di penjara Kota Kinabalu pada tahun? Pada tahun 2010 dan dibebaskan pada 2 tahun yang lepas, 2002. Satu perkara yang mungkin akan yang masih lagi terkunci dalam kepala ataupun minda seseorang masyarakat di Malaysia khususnya, dunia dalam penjara itu, bagaimana sifatnya? Bagaimana kami nak gambarkan dunia dalam penjara itu berbanding dengan dunia realiti yang berada di luar ini? Maka itulah saya tulis buku ini kerana salah faham masyarakat tentang penjara ini besar. Contohnya apa salah faham? Contohnya tentang penderaan, penyiksaan dan sebagainya. Bagaimana banduan-banduan itu dibiarkan begitu saja. Itu tidak betul. Kerana di dalam itu banduan-banduan diberi pelbagai kemahiran untuk mereka berhadapan dengan dunia sebenar bila bebas. Tetapi apa yang saya tekankan dalam ini ialah kita harus mengelak sebarang bentuk jenayah. Karena bila kita masuk ke situ, hidup dalam sel yang sempit, bersesak dan sebagainya itu akan menimbulkan rasa kesukaran. Dan pelbagai peristiwa yang di luar itu kita tidak akan dapat lihat sekalipun. Maklumat itu agak tertutup, di mana kita terpaksa melalui benda yang sama, rutin yang sama, dan kehidupan yang memang sukar lah. Sangat-sangat sukar. Bayangkan kita di dunia bebas ini boleh kemana-mana. Tetapi di dalam penjara itu kita hanya ditempatkan di dalam sel 24 jam sehari, kecuali mereka-mereka yang layak untuk bekerja di luar lah. Maka itulah saya sedar, saya fikir bahawa kesedaran itu harus diberikan kepada masyarakat. Laluan ke penjara itu hanya satu saja, berbuat jenayah. Jadi dalam buku ini kita telah pengalaman sebenar, bukan saya diri saya tetapi melihat rakan-rakan lain dengan pelbagai jenayah. Mungkin kita terbuka sedikitlah, mungkin ada kalau yang ada Netflix akan mengikuti satu series The Toughest Prison in the World. Kita tengok penjara-penjara contohnya di Filipina, di negara-negara Amerika Selatan yang sangat-sangat teruk cara layanan kepada banduan. Kalau di Malaysia bagaimana kalau kita boleh gambarkan? Adakah seteruk itu? Kerana saya difahamkan buku ini tulis dalam penjara. Maksudnya akan ada sesuatu yang diberikan kepada banduan untuk mengisi masa rapang yang lebih berguna. Apa yang saya tekankan di sini bahawa apa yang kita lihat di dalam filem itu sebenarnya kalau di Malaysia dia jauh berbeza, tidak sama. Tidaklah unsur-unsur yang sebegitu teruk. Penjara Malaysia ini mereka berikan banduan-banduan itu didikan, kemahiran, menjahit contohnya, timpalan dan sebagainya sebagai persediaan untuk mereka keluar menghadapi dunia sebenar dan meneruskan kehidupan, menjadi manusia kembali, berbakti kepada masyarakat dan sebagainya. Cuma elemen kesukaran itu memang sangat-sangat kuat. Emosi, bagaimana kita rindukan keluarga dan sebagainya, anak-anak, bagi yang mereka berkeluarga.
Dan itu kita tidak mampu terjemahkan ke mana-mana pun. Betul. Lihat atas atap, tepi, besi, batu dan sebagainya. Kalau boleh Encik Hanifah gambarkan fasa perubahan mungkin dalam beberapa tahun pertama ataupun beberapa hari pertama untuk sampai ke fasa 10 tahun sampai satu tahap kita dah biasa tengok konkrit di sekeliling. Masa saya yakin hari pertama, hari kedua itu sangat hari yang sangat... Bukan lagi hari pertama dan kedua. Saya mengambil masa selama 2 tahun. 2 tahun? Untuk menyesuaikan diri bahwa dan menerima keadaan bahwa saya berada di dalam satu tempat yang terpaksa yang sebegitu. Karena kita biasa hidup bebas di luar, kemana-mana. Dengan keluarga dan sebagainya. Akhirnya kita ditempatkan satu ruang yang sangat sempit. Dan penuh dengan kesukaran lah. Dalam buku ini bagaimana Cik Hanifah menggambarkan perjalanan 10 tahun itu? Saya menulis daripada fasa ke fasa. Di penjara ini bila kita masuk hari pertama dan dalam seminggu pertama itu kita akan ditempatkan satu sel lain. Kemudian kita akan selepas tahun, 2 tahun kita akan berpindah kepada fasa pemulihan di mana di situ kita akan diberikan pelbagai program untuk mempersiapkan diri dari segi keagamaan dan sebagainya. Itulah katakan bahawa penjara ini walaupun kita dengar penjara ini adalah sesuatu yang teruk, tetapi di dalam itu sebenarnya pada saya tanggapi dia sebagai satu institusi untuk menilai kehidupan. Di dalam ini saya ada satu bab IMK, institusi menilai kehidupan. Bahwa di situ kita dididik dengan pelbagai perkara yang berkaitan dengan kemanusiaan dan kesilapan-kesilapan yang pernah kita lakukan sebelum ini akan terpapar. Dan disitulah kita akan mengambil langkah sama ada untuk memperbaiki, bebas dan menjadi seorang insan yang berguna atau bagaimana. Dan semuanya saya paparkan di dalam ini. Selain daripada kisah Encik Hanifah sendiri dinukilkan dalam buku ini, siapa lagi watak-watak penting Encik Hanifah yang masukkan dalam buku ini yang saya rasa signifikan untuk kita memberitahu kepada pembaca dunia ini dalam penjara itu ada juga cabang dunia yang berbeza. Betul. Saya dalam ini saya tidak letakkan siapa-siapa, tetapi secara umumnya saya melihat beberapa peristiwa bersama rakan-rakan saya. 2 perkara yang saya nampak, pertama seorang kawan saya, dia dipenjarakan selama 18 tahun dan akhirnya keluarga hilang pergantungan di luar, elektrik dipotong dan sebagainya, anak-anak terpaksa belajar menggunakan lilin dan akhirnya terbakar. Kelima-lima anak dan istrinya mati di dalam kebakaran tersebut dan itu meninggalkan satu kesan bahwa sebenarnya jika kita tidak berada di dalam, kemungkinan peristiwa-peristiwa sebegini tidak akan berlaku kerana kita boleh menjaga keluarga kita dan sebagainya. Ini adalah satu aspek pengajarannya. Encik Hanifah sendiri melihat mungkin ada banduan yang lebih senior daripada Encik Hanifah di dalam penjara tersebut menjalani hukuman yang lebih daripada 10 tahun. Encik Hanifah 10 tahun. Apa perbezaan antara banduan ini yang menjalani sehingga 15 tahun, 20 tahun? Di dalam penjara ini ada pelbagai kes tau. Ada yang sehingga seumur hayat. Mereka ini adalah golongan banduan yang tidak akan bebas pun kecuali diberi pengampunan oleh Sultan atau Pertuan Agong. Dan kehidupan mereka ini memang sangat menyedihkan lah. Sebab mereka sudah sedar bahwa mereka tidak akan kembali keluar dan hanya menjalani kehidupan di dalam itu sajalah. Pagi hingga ke petang dan seterusnya. Sampaikan saya nukilkan di sini bahwa itulah rumah dan di situlah mereka akan berpusara di dalam penjara tersebut. Ini kes-kes yang biasanya kes yang melibatkan senjata api dan sebagainya. Tahap yang tertinggi ialah mereka-mereka yang dijatuhkan hukuman mati lah. Dan saya berpeluang juga lah bercerita dengan rakan-rakan yang bakal digantung ini. Adakah kelebihan setiap banduan diberi kelebihan berbeza? Contohnya mungkin Encik Hanifah boleh belajar belajar untuk living skill yang lain di luar. Kalau penjenayah yang banduan yang menjalani hukuman yang lebih teruk, sama saja. Sama juga. Penjara dia tidak kelaskan. Itulah kita dengar bahwa ada golongan ini diberi layanan seperti ini. Pada saya apa yang saya lihat selama 10 tahun itu tidak benar. Karena siapa pun yang masuk ke situ, dia ada 2 istilah, membanduankan manusia. Biar kita cikgu, biar kita pengarah, biar kita pegawai kerajaan, biar kita orang yang penganggur, kita akan dibotakkan, kita akan menggunakan pakaian yang sama dan memanusiakan banduan. Semua golongan ini akan dilatih, diberi penekanan tentang keagamaan dan sebagainya. 2 istilah, membanduankan manusia, memanusiakan banduan. Itulah yang saya lihat selama 10 tahun dalam. Okey, sedikit
nasihat dan juga kata-kata akhir daripada Encik Hanifah berkenaan dengan buku ini saya rasa cukup berharga untuk kita faham. Betul. Nasihat jugalah. Pada saya seru pada masyarakat lah. Terimalah golongan bekas panduan ini, bagi peluang kepada mereka. Dan mereka, pada pihak kerajaan contohnya, bagilah. Saya rasa kesukarannya bila mana kita keluar dan tidak dapat melakukan sesuatu dengan mudah dan kita terpaksa berjuang sendiri kerana ketidakpercayaan masyarakat dan pihak-pihak kepada bekas-bekas panduan. Jadi saya menyuruh kepada semua, bantulah. Tidak kira siapa kita, bantulah bekas-bekas panduan ini untuk memulakan sebuah kehidupan baru. Dan yang paling penting dapatkan buku ini. Kalau di Kuala Lumpur ni kita diuruskan oleh Nuha Book. Dan di Sabah saya sendiri yang ni. Dan saya bersedia kepada mana-mana pihak yang ingin mengambil untuk kita memberi talks dan sebagainya, kesedaran jenayah, kita bersedia untuk itu. Terima kasih banyak-banyak Cik Hanifah. Saya rasa ini juga salah satu usaha untuk terus memberi kesedaran kepada orang ramai. Beri pentingnya untuk kita faham apakah dunia di luar, apakah dunia di dalam, dan juga jangan letakkan persepsi negatif kepada bantuan-bantuan. Terima kasih banyak-banyak kepada Muhammad Hanifah bin Rashkin, iaitu penulis buku Hargai Kebebasan, Nikmati Kehidupan. Dapatkan buku anda kalau anda berminat. Baiklah, kita akan ke